Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi, salam sejahtera kepada semua sidang pendengar yang berada di luar sana. Apapun, pertama sekali saya nak minta jasa baik semua yang sedang menonton untuk kita tekan button share, kita tekan button like, bagilah pun tak apa. Hari ini kita akan bersiaran langsung selama 1 jam bersama dengan 2 orang ahli panel. Orang muda, pengundi muda, pemimpin pelajar ataupun mahasiswa yang kita jemput khas pada pagi ini untuk bersama dengan tuan-tuan, puan-puan bagi membincangkan isu yang paling dekat dengan orang muda pada hari ini, iaitu berkaitan dengan suara mahasiswa. Kita nak mendengar suara mahasiswa khususnya dalam konteks sosialisasi politik. Apapun, sekali lagi saya minta jasa baik tuan-tuan, saudara-saudara yang sedang mendengar sesi ini untuk tekan button share, like, komen. Ya, terima kasih kepada Dayang Nur Ashirin daripada PBSD Langkawi. Kita nak minta tekan button share, komen, like supaya ramai lagi orang akan mendengar. Terima kasih Khairul Fazrin Borhan. Okey, kita nak menantikan lagi. Kita nak meningkatkan lagi view kita pada pagi ini sebelum kita invite masuk 2 orang ahli panel kita yang sudah pun bersedia mereka. Mereka berdua sudah pun bersedia. Terima kasih Cik Zailan daripada PBSDSPU. Panjang betul. Terima kasih Firdaus daripada Universiti Putra Malaysia. Terima kasih Cik Roslan, Cik Hasliza daripada IKTBN Alor Gajah. Terima kasih Muhammad Ayub, Kushairil Zainal, Fauzan Azwin, Pija Jeff. Ramai ya. Terus tekan button share sebelum kita mulakan sesi. Panel kita sudah bersedia di atas talian, tapi kita belum invite lagi sebab kita nak tingkatkan dulu jumlah view sebelum Fitraf saya tonton. Terima kasih Fitraf, Pija Jeff. Okey, kita minta komen, perkenalkan nama. Saya boleh baca setiap komen ni. Saya Hasnida binti Syahrum, IKBN Kuala Perlis. Terima kasih Didik Nida. Terus share kepada kawan-kawan supaya semua orang tengok. Okey, kepada pendengar-pendengar yang telah masuk, sesi ini kita akan langsungkan selama 1 jam sahaja. Justru kita membuka ruang kepada tuan-tuan, puan-puan untuk bertanyakan apa jua soalan yang tidak lari daripada konteks perbincangan kita pada pagi ini. Ya, Muhammad Fazil, salam semua, salam daripada kawan Bukit Sagu. Saya pun lama dah tak pergi ke Bukit Sagu. Umi Amira binti Amiruddin, pejabat belia dan sukan daerah Hulu Selangor, terima kasih kerana masuk. IYC, Hazila binti Kamaruddin, thank you. Cik Nurzilam, terbaik Tuan Ali, thank you bos. Okey, kita minta share lagi. Kita tingkatkan jumlah view. Okey. Kita minta teruskan share. Okey, Juwita Zain, Sri Nilam Juwita binti Muhammad Zain. JBSN Johor, orang Johor. Ya, thank you Juwita. Johor sekarang ni famous durian musangking. Terima kasih kerana sudi menonton kita pada pagi ini. Okey, teruskan share tuan-tuan. Sekarang ni kita baru ada 57 view, 57 tontonan. Kita nak tingkatkan lagi. Sekurang-kurangnya kalau boleh kita nak 100 jumlah tontonan baru kita invite 2 orang ahli panel. Baik, bersama-sama dengan kita hari ini 2 orang ahli panel. Dua-duanya adalah mahasiswa pemimpin pelajar daripada Universiti Putra Malaysia, Serdang, Selangor, yang mana mereka ini akan membincangkan satu tajuk yang saya fikir sangat bertepatan dengan orang muda pada hari ini, iaitu tentang undi 18. Ini satu topik yang cukup hangat, yang cukup menarik minat. Bukan sahaja dalam kalangan belia, bahkan kepada semua masyarakat pada hari ini. Okey, terima kasih Khairul Naim, orang Langkawi, terima kasih. Share dulu.
Share dulu sebelum saya invite ahli panel kita share dulu. Suhaimi Saleh, salam dari Sagu Hills. Oh, Sagu Hill, Kuantan Narnania. Terbaik. Daeng Darwis, thank you. Aidit. Kita minta lagi share dulu. Share dulu, kita nak tingkatkan jumlah view. Ya, Isa Misnan, terima kasih. Waalaikumsalam. Eka Nina, thank you. Oh ya, jom kita bantu share. Share 1, share 2, share 3. Boleh share saja dalam grup, grup Facebook mana-mana yang anda join. Share saja melalui WhatsApp, share saja melalui Insta Story ke apa saja. Sebab kita akan bersama-sama dengan 2 orang ahli panel kita, orang muda, pemimpin mahasiswa. Ya, Nur Hidayah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kem Wawasan Negara Lukenas. Wah, Dayah, lama tak jumpa. Terima kasih Dayah. Terima kasih PBSD Kota Tinggi, Nur Fazrina. Terima kasih Yazi Yahya, terima kasih KBS Putrajaya. KBS Putrajaya, terima kasih. Okey, Syadik Jamaluddin, terima kasih. Kita belum mula lagi sebab kita baru 72 tontonan. Saya perlukan 100 tontonan, saya akan invite moderator kita. So, kita minta jasa baik sahabat-sahabat yang sedang menonton untuk terus tekan butang ataupun button share, comment, like. Alright, sekali lagi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kepada seluruh warga Kementerian Belia dan Sukan, seluruh warga Malaysia, khususnya kepada mereka yang sedang menonton siaran langsung di atas talian melalui Facebook Institut Pembangunan Kepimpinan Kecemerlangan ILIT Kementerian Belia dan Sukan ini. Dan pagi ini kita akan bersama-sama dengan 2 orang ahli panel yang sedang menunggu. Yang pastinya tajuk yang kita akan bincang pada pagi ini tidak ada lain melainkan kita akan bercakap soal literasi politik dalam kalangan mahasiswa, khususnya dalam kaitan undi 18. So, saya akan kenalkan tuan-tuan dengan 2 orang ahli panel kita yang sedang bersama-sama dengan saya hari ini. Baik, yang pertama kalau kita tengok bersama dengan kita pada pagi ini adalah saudara Kamil Arif. Apa khabar Kamil Arif? Kamil Arif boleh dengar? Boleh. Okey. Baik, dan yang kedua kita akan bersama juga dengan saudara Khairul Amirin Khairuddin. Ya. Handsome kedua-duanya kan? Alhamdulillah. Dua-dua adalah pemimpin mahasiswa. Sebelum itu saya kenalkan saudara-saudari dengan ahli panel kita yang pertama iaitu Kamil Arif. Kamil Arif merupakan seorang mahasiswa daripada Universiti Putra Malaysia, pelajar tahun 1 dalam jurusan kejuruteraan awam. Beliau merupakan anak kelahiran negeri Terengganu, orang Terengganu. Orang Terengganu Darul Iman, dan hari ini beliau adalah yang di-Pertua Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Putra Malaysia. Betul Kamil Arif? Maafkan saya, timbalan naib yang di-Pertua. Minta maaf, timbalan naib yang di-Pertua. Minta maaf. Okey, so apa khabar Kamil? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah ya. Okey. Baik, panel kita yang kedua. Manis senyum tu kan. Yang ni saudara Khairul Amirin Khairuddin, pelajar tahun 3 dalam jurusan Sains Pertanian Universiti Putra Malaysia juga. Yang hari ini beliau merupakan YDP ataupun timbalan? Timbalan juga, sama Timbalan YDP Majlis Perwakilan Pelajar. Yes. Juga daripada Universiti Putra Malaysia. Alhamdulillah. Kepada saudara-saudari yang sudi bersama-sama dengan kita, inilah 2 orang ahli panel kita, pemimpin pelajar, orang hebat, bukan calang-calang orangnya, yang hari ini kita akan bercakap soal literasi politik orang muda khususnya dalam konteks undi 18. Umum mengetahui bahawa undi 18 ini adalah satu proses pindaan yang telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan yang telah mengubah ataupun meminda umur kelayakan mengundi yang asalnya 21 tahun dan hari ini telah menjadi kepada 18 tahun. Dan insya-Allah menjelang pilihan raya yang akan datang, jumlah pengundi muda sudah pastinya akan meningkat
sekaligus akan memberi peningkatan kepada jumlah pengundi di negara kita. Baik, saya akan mulakan sesi ini dengan soalan yang pertama. Kita akan pergi kepada Kamil Arif dulu. Alright? Boleh Kamil Arif? Boleh. Sebelum tu kita minta rakan-rakan untuk terus share, komen dan tinggalkan apa-apa sahaja soalan untuk Kamil Arif dan juga Khairul Amirin. Baik, Kamil. Boleh saya minta pandangan daripada Kamil sebagai seorang pemimpin mahasiswa. Apa yang membezakan antara seorang mahasiswa dengan seorang pemimpin kepada mahasiswa? Alright. Hari ini mahasiswa ramai, tetapi pemimpin dalam kalangan mahasiswa ini hanya orang-orang yang terpilih seperti Kamil Arif dan juga Khairul Amirin. So, mungkin Kamil Arif boleh berkongsi dengan sidang pendengar apa yang membezakan antara pemimpin mahasiswa dengan mahasiswa itu sendiri. Dipersilakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimni ma jahiltu wa zakirni ma nasitu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Okey, baik, sebelum saya menjawab soalan daripada Encik Saiful, sukalah untuk saya lihat balik macam mana perjalanan saya untuk menjadi pemimpin ni. So segalanya bermula daripada bangku sekolah lagi, yang mana semasa saya tingkatan 4 saya telah pun dilantik untuk menjadi timbalan ketua pelajar semasa tingkatan 4. Dan seterusnya pada tahun akhir saya di sekolah masa tingkatan 5, alhamdulillah saya dilantik sebagai ketua pelajar bagi sekolah saya, Ma'had Tahfiz wa Tarbiyah Darul Iman di Kuala Nerus. Okey. Dan selepas daripada itu saya menyambung pelajaran saya di UPM menerusi kos asasi sains pertanian ataupun ESPER. Okey. Dekat ESPER ni, kalau untuk makluman Encik Saiful, juga mempunyai high committee ataupun satu organisasi atasan yang memimpin pelajar-pelajar asasi ini sendiri. Jadi saya pun mencuba nasib lah untuk interview sebagai exco kerohanian di asasi sains pertanian di UPM. Tapi malangnya saya tak dapat lah untuk memegang jawatan sebagai high committee dalam kluster kerohanian. Tetapi selepas daripada tu, selepas habis daripada asasi pertanian, saya sambung pula belajar dalam kos civil engineering. Sekarang ini tahun 1 SEM 2, masih lagi baru lagi, dan juga pada awal SEM 2 tu saya dipelawa oleh badan pelajar untuk menjadi wakil ataupun calon bagi pilihan raya kampus PRK. Jadi saya nampak daripada awal-awal, daripada sejak sekolah lagi saya dah nampak aturan saya ni untuk memimpin, aturan saya ni adalah untuk menjadi seorang pemimpin. Akan tetapi apa je kelayakan saya untuk bercakap dalam forum yang menarik ini. Jadi untuk menjawab persoalan Encik Saiful tadi, apa beza mahasiswa dan juga pemimpin mahasiswa? Pemimpin mahasiswa dan mahasiswa tak jauh beza, tapi kalau kita tengok dalam konteks komitmen, benda itu dapat dilihat perbezaannya. Sebagai contoh, mahasiswa, komitmen dia adalah untuk belajar, komitmen dia adalah untuk fokus kepada pelajaran dan juga untuk join apa-apa aktiviti kelab persatuan, apa-apa aktiviti dekat kolej kediaman. Jadi itu menjadi komitmen sebagai seorang mahasiswa biasalah. Akan tetapi bila dilantik ataupun dipilih untuk menjadi mahasiswa, pemimpin mahasiswa ni, satu lagi komitmen kita bertambah. Tapi dalam komitmen itu ada pula furuk-furuknya, ada pula cabang-cabangnya. Bila mana kita dah jadi pemimpin mahasiswa, kita secara tidak langsung kita perlu berfikir macam mana kita nak libatkan pelajar ni, macam mana kita nak menjaga kebajikan pelajar ni, macam mana kita nak jaga akademik diorang, jaga kewangan diorang. Jadi benda tu dah jadi salah satu penambahan bagi komitmen kita sebagai seorang mahasiswa. Sebagai pemimpin mahasiswa, tak hanya kita belajar, tak hanya kita libatkan diri dengan aktiviti kolej, kita juga perlu menjaga, kita juga perlu berfikir sebagai seorang mahasiswa biasa,
apa masalah dia orang, apa yang dia orang Baik. perlu dalam sepanjang kehidupan Baik, di universiti. Kamil. Ini bermaksud apabila kita bergelar sebagai seorang pemimpin kepada mahasiswa, kita dah perlu keluar daripada kebiasaan biasa. Mana kita bukan lagi hanya perlu pergi kuliah, kita tidak hanya perlu menyediakan assignment dan sebagainya. Maka bermaksud kita seorang pemimpin mahasiswa ini mesti seorang yang mempunyai kualiti yang tinggi. Jadi pada pandangan kami lah, apa kualiti kepimpinan yang perlu ada pada seseorang itu untuk dia untuk menjadikan dia ini bukan saja seorang mahasiswa, bahkan dia ini mampu untuk menggalas tanggungjawab sebagai seorang pemimpin yang telah dilantik dan sebagainya. Apa kualiti yang perlu ada pada diri seseorang pemimpin mahasiswa seperti Kamil itu sendiri? Mungkin itu kami boleh kongsikan kepada rakan-rakan kita. Okey, baik. Kualiti pemimpin. Benda ni adalah subjektif. Okey. Ya. Benda ni bergantung kepada mengikut apa grup yang kita nak pimpin. Sebagai contoh saya sebagai pemimpin mahasiswa, saya perlu pimpin mahasiswa. Contoh lagi yang berhormat dekat luar. Dia adalah pemimpin bagi masyarakat umum. Jadi kita perlu lihat benda tu melalui secara subjektif, secara umum lah. Okey, kalau kita lihat pada rukun dakwah Islamiah sendiri, kita ada da'i, kita ada mad'u iaitu orang yang kita nak dakwah itu, kita ada maudhu', kita ada tajuk dia. Okey. Dan yang terakhir adalah uslub. Uslub ni adalah cara-cara untuk kita berdakwah. Jadi menariknya untuk saya sampaikan, cara-cara kita untuk berdakwah ni, untuk kita sampaikan perlu juga kita lihat grup mana yang kita nak pimpin itu. Okey. Sebagai contoh, kalau kita nak pimpin, kalau kita nak bercakap depan orang yang berumur, kita tak boleh cara kita bercakap tu dengan cara kita bercakap dengan kanak-kanak. Okay, macam dengan kanak-kanak kita cakap dengan nada yang riang, nada yang gembira. Tapi dengan orang-orang yang berumur ataupun selain daripada tu, kita perlukan cara yang lain. Maksudnya setiap grup membawa kepada pendekatan yang berbeza. Okay. Betul. Itu bukan perkara yang subjektif. Okay, untuk saya katakan. Tapi kita tak tolak pula sebagai contoh penampilan, nilai-nilai tambahan tu, benda tu adalah semua nilai tambahan. Contohnya riak muka, pakaian kita punya penampilan kita, bagaimana kita berinteraksi dengan orang, benda tu adalah nilai tambah. Ya, maksud kami maknanya seseorang mahasiswa ini kalau kita mahu menggelarkan diri kita ini sebagai seorang pemimpin, kita mesti perlu ada satu package yang cukup lengkap, sama ada dari segi penampilan kita, bagaimana kita berkomunikasi dengan masyarakat dan sebagainya. Betul Kamil? Ya, betul. Baik Kamil, kita akan simpan dulu. Kita akan simpan dulu perbincangan kita dengan Kamil. Kita akan mendengar pula daripada seorang lagi ahli panel kita, iaitu Khairul Amirin. Okey, kita akan jemput Khairul Amirin. Baik, Khairul Amirin. Tadi Kamil dah cerita tentang bagaimana kualiti seorang mahasiswa. Beliau juga sudah berkongsi bagaimana perbezaan antara pemimpin mahasiswa dengan mahasiswa. Jadi untuk Khairul Amirin sendiri, mungkin Khairul boleh kongsikan dengan sidang pendengar rakan-rakan kita yang berada di luar sana. Hari ini Khairul sebagai Majlis Perwakilan Pelajar di Universiti Putra Malaysia. Mungkin boleh cerita sikit background tentang apa portfolio yang Khairul sendiri pegang pada hari ini sebagai seorang Majlis Perwakilan Pelajar. Silakan Khairul. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam We Love UPM. Pertamanya saya ucapkan terima kasih kepada saudara moderator Encik Saiful Yusof dan juga rakan seperjuangan saya iaitu saudara Kamil Arif. Merupakan junior kepada saya lah, tapi rakan sejawat. Jadi insyaAllah sebelum saya teruskan dengan jawapan kepada persoalan yang telah dilontarkan daripada saudara moderator, orang cakap tak kenal maka tak cinta. Jadi elok saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Khairul Amirin, boleh panggil saya Amir. Jadi seperti mana saudara Kamil mengatakan tadi tentang latar belakang dan juga pendidikan beliau, saya juga adalah merupakan dahulunya pada Tingkatan 4 dan 5 saya merupakan presiden kepada Lembaga Disiplin Pelajar dan seterusnya waktu asasi iaitu Asasi Sains Pertanian UPM sebagai timbalan juga High Committee of Asasi dan sekarang adalah Majlis Perwakilan Pelajar. Jadi
sedikit sebanyak tentang latar belakang saya. Jadi insyaAllah tentang persoalan tadi, apa role tugasan dan juga bidang tugas yang sedang saya jawat hari ini. Okey, untuk buat pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, saya merupakan timbalan yang dipertua Majlis Perwakilan Pelajar, iaitu bahagian kebajikan dan juga infrastruktur. Jadi bila melihat pada jawatan yang saya pegang ni adalah saya memegang pada 3 portfolio ataupun 3 di bawah sekretariat saya, iaitu dari segi sekretariat pemantauan kualiti makanan, kebajikan dan juga keselamatan, dan yang terakhir adalah pengangkutan dan prasarana. Jadi tugas di MPB UPM ni adalah lebih kepada pelajar lah, seperti mana yang dikatakan oleh saudara Kamil tadi. Dan kita memimpin, buat program untuk memastikan kebajikan mereka. Dan baru-baru ini insyaAllah kita akan berbincang tentang pengurangan yuran dan sebagainya. Jadi ini antara isu-isu yang kita ketengahkan, yang kita kita bantu dari segi urus takbir, pentadbiran dan juga menghubungkan orang cakap institusi pelajar ini sendiri dengan pengurusan. Jadi ini adalah sebanyak perkara yang kita lakukan lah. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan juga, sepanjang tempoh perintah kawalan pergerakan yang telah dibuat ataupun yang telah diwatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, saya adalah antara frontliners di UPM yang membantu dari segi pergerakan pelajar pulang ke kampung halaman masing-masing. Tanya. Makan yang ada untuk menjaga makan mereka dan sebagainya. Dan ada di antara kawan-kawan saya 4 orang yang bersama-sama saya lah untuk memastikan kebajikan dan juga keselamatan mahasiswa yang stuck, yang tak dapat balik kampung dan sebagainya ini terjaga dan terbela, insyaAllah. Jadi ini antara sedikit sebanyak peranan dan juga portfolio yang sedang saya pegang dan juga sedang saya tanggung lah. Baik, terima kasih Khairul. Terima kasih Khairul. Baik, kita telah mendengar kita sebut sebagai preamble lah. Sebenarnya itu adalah salam perkenalan. Yes. Yang kita mahu bincangkan pada hari ini sebenarnya satu topik yang cukup menarik. Tapi bertepatan dengan orang muda yang mempunyai pengalaman dalam kepimpinan dan sedang memimpin mahasiswa di Universiti Putra Malaysia hari ini, kita nak bercakap soal hari ini literasi politik dalam kalangan orang muda. Baik, kita tahu dalam konteks kenegaraan ini ataupun nilai patriotisme ini, literasi politik ini kita tidak boleh nafikan bahawa ia juga adalah satu elemen yang cukup penting dalam soal kita nak menanamkan sifat patriotisme dalam kalangan mahasiswa. Kalau boleh saya nak kita dengar dulu Khairul sendiri. Bagaimana Khairul melihat semangat ataupun nilai patriotik ataupun semangat patriotik yang ada dalam kalangan mahasiswa kita pada hari ini? Mungkin Khairul sendiri boleh kongsikan dengan sidang pendengar. Silakan. Alright. Okay, terima kasih. Soalan yang saya rasa sangat begitu bermakna untuk mahasiswa terutamanya. Jadi kalau kita lihat tentang konsep ataupun semangat patriotisme ni, patriotik dalam kalangan mahasiswa macam mana dan sebagainya. Dan kalau kita lihat konsep expression ataupun ekspresi golongan muda ni berbeza selari dengan perbezaan zaman. Jika dulu kita lihat masyarakat berusaha menonjolkan semangat patriotik dengan kibaran jalur gemilang dan berpusu-pusu ke sambutan kemerdekaan. Tapi kalau kita lihat sekarang ni golongan muda kini gemar memanifestasikan semangat merdeka itu dalam konsep demokratik yang lebih luas, iaitu politik matang, iaitu melahirkan rasa cinta kepada negara dengan bencikan kepada rasuah dan juga memastikan integriti dalam setiap pentadbiran serta mahukan tadbir urus negara yang baik. Ini antara perkara yang saya rasa sudah pun dilalui oleh mahasiswa, dan dari segi ekspresi mereka, sebagai contoh kalau kita lihat kebanyakan mahasiswa sini pun sudah banyak mengharumkan nama negara dari segi akademik dan juga co-curriculum. Jadi kalau kita lihat dari segi tiada masalah dari segi mereka orang cakap semangat cintakan negara itu. Dan kalau kita lihat pun fungsi utama universiti adalah untuk kemajuan negara atau kemajuan manusia, iaitu human advancement. Jadi kalau kita lihat bagaimana pelajar ini belajar sepanjang berada di universiti adalah untuk orang cakap membantu diri sendiri dan juga untuk meningkatkan lagi kita punya, kalau kita pendidikan, dan ini sedikit sebanyak membantu dari segi orang cakap sumbangan kepada sosial, kepada ekonomi dan juga kepada politik. Dan antara kalau kita lihat, kita kembali ke zaman mahasiswa, kita kembali ke role utama mahasiswa, kita banyak engage dengan masyarakat dengan adanya program kesukarelawanan. Ini antara perkara yang saya lihat adalah
perkara yang sangat patriotik di kalangan mahasiswa. Mungkin tidak dizahirkan dalam keadaan orang cakap lahiriah ataupun kita panggil physical, tapi dia dizahirkan dari segi perasaan yang cakap give back to the community. Yang mana dan satu lagi adalah segi social, yang kita bencikan rasuah, kita bencikan politik kotor, kita bencikan perkara yang membawa kepada kemusnahan negara. Jadi ini antara perkara-perkara yang diambil dan diolah oleh mahasiswa pada masa kini. Bukan sahaja kita berdemo, bukan sahaja kita menunjukkan kita tulis kita sayang negara, tapi dari segi ekspresi, perbuatan dia juga seiring dengan kata-kata yang kita luahkan, kata-kata cinta kepada negara itu sendiri. Alright. Baik, Carol. Thank you, Carol. Satu penerangan yang cukup ringkas tapi begitu padat. Saya fikir cukup sampai untuk menjelaskan kepada kita bagaimana semangat cintakan tanah air dalam kalangan mahasiswa. Soalnya hari ini bukan kita bercakap soal mahasiswa. Cuma hari ini berkebetulan Kamel dan juga Khairul ini adalah wakil kepada mahasiswa. Sudah pasti topik yang kita bincangkan adalah secara umumnya mempunyai kaitan dengan dalam kalangan belia dalam negara kita. Baik, kita pergi kepada saudara Kamel Arif yang tak sabar tu nak cakap tu. Dia banyak poin tu kan. Orang Terengganu yang sangat berpengalaman tu. Baik, Kamel. Kita tahu bahawa mahasiswa ini ada kesedarannya terhadap nilai kenegaraan itu. Dan kita pun tahu bahawa ada dalam kalangan mahasiswa ini sedar bahawa asas pembentukan negara Malaysia yang mengamalkan sistem demokrasi berparlimen, raja dan perlembagaan ini, mahasiswa tahu. Sebab kita tak boleh tolak bahawa mana-mana universiti memang ada subjek khusus tentang kenegaraan dan mahasiswa terdedah dengan subjek ini. Cuma saya nak tanya pandangan saudara Kamel. Sejauh mana mahasiswa itu menghayati tentang nilai kenegaraan yang mereka belajar di universiti? Silakan, Kamel. Bismillah. Sejauh mana mahasiswa berbangga serta dia ada semangat untuk ciptakan organisasi di UPM itu sendiri. Okey, baik. Bagaimana semangat itu dapat ditunjukkan? Melalui apa? Sebagai contoh, seorang mahasiswa biasa di kampus. Okey, dia boleh libatkan diri melalui aktiviti anjuran universiti, sama ada program kesukarelawanan ataupun program-program sukan. Okey. Benda tu boleh menyumbang kepada ranking universiti secara tidak langsung. Sebagai contoh, UPM merupakan kampus hijau, secara tidak langsung terlibat dalam ranking Green University. Okey, sebagai seorang pemimpin mahasiswa pula, semangat cintakan organisasi UPM ni boleh diekspresikan melalui pengorbanan untuk tugasan-tugasan MPP. Sebagai contoh, kita ada dua organisasi yang terbesar dekat organisasi pelajar yang terbesar dekat UPM ni. Kita ada Majlis Perwakilan Kolej dan juga kita ada Majlis Perwakilan Pelajar. Okey, Majlis Perwakilan Kolej ni fokus dia adalah untuk kolej kediaman ataupun asrama, boleh senang untuk saya katakan. Dia perlu untuk menguruskan hal-hal kebajikan pelajar di kolej kediaman. Okey, jadi diorang mengorbankan masa diorang untuk sebagai contoh, sebelum masuk semester baru, diorang perlu datang awal ke kolej kediaman untuk uruskan kemasukan pelajar baru, intake first year. Sama juga dengan pengorbanan ataupun jasa tugasan untuk MPP ni, diorang perlu fikirkan secara setiap hari. Benda tu berlaku setiap hari. Masalah-masalah pelajar ni berlaku secara setiap hari. Jadi pengorbanan untuk tugasan terhadap MPP tu adalah salah satu contoh bagaimana kita tunjukkan semangat untuk cintakan organisasi UPM itu sendiri. Okey. Dan seterusnya. Okey, itu kita bercakap soal sumbangan mahasiswa kepada institusi pengajian, kepada UPM itu sendiri. Baik, kita nak pergi kepada skop yang lebih besar. Sejauh mana pada pandangan Kamel itu sendiri yang mahasiswa hari ini mempunyai kesedaran terhadap kenegaraan? Contoh yang saya maksudkan, sejauh mana mahasiswa ini tahu tentang bahawa negara kita mengamalkan sistem demokrasi berparlimen, raja berperlembagaan. Sejauh mana mahasiswa kita hari ini tahu tentang bagaimana
suasana politik tanah air kita. Sejauh mana mahasiswa kita ini cakna tentang perundangan dan sebagainya. Mungkin kami boleh memberi pandangan dari kacamata pemimpin mahasiswa. Sejauh mana mahasiswa pada hari ini cakna tentang kenegaraan itu sendiri. Silakan kami. Okey, bismillah. Kecaknaan terhadap asas pembentukan negara ataupun sistem pemerintahan yang diamalkan melalui sistem demokrasi bagi mahasiswa itu sendiri. Okey. Yeah. Kalau melihat dalam kampus, kita ada subjek yang Encik Saiful katakan tadi, kita ada subjek kenegaraan, kita ada subjek etnik, hubungan etnik. Kita ada lagi TITAS, subjek TITAS. Benda-benda tu, subjek-subjek tu melibatkan pelajar untuk memahami, mendalami sistem-sistem dalam negara ini. Sebagai contoh, sistem demokrasi itu sendiri. Dan juga benda sistem proses asas pembentukan negara ini tidak untuk mahasiswa belajar secara dalam kuliah sahaja. Benda tu boleh kita boleh tengok melalui suasana-suasana politik sekarang. Okey, dalam masa yang sama mahasiswa boleh belajar bagaimana asas pembentukan negara ini. Sebagai contoh, kita tengok bagaimana peranan yang di-Pertua Agong Sultan Abdullah sekarang lead ataupun bimbing seluruh masyarakat, seluruh rakyat untuk memilih pemimpin negara yang baru. Okey, benda tu kita tahu kalau nak pilih pemimpin mestilah melalui pilihan raya umum ataupun pilihan raya kecil. Okey, tapi benda ni jadi satu perkara yang baru kepada mahasiswa tersendiri, bukan untuk culture shock, tapi benda untuk yang dipelajari, benda kita untuk mengetahui peranan sebenar yang di-Pertua sebagai ketua negara. Okay. Jadi yang di-Pertua ni bertindak bijak dalam memilih pemimpin. Dalam ketika itu kita tahu penyakit COVID-19 ni dah bersebar dan di Malaysia sendiri ada beberapa kes ketika itu. Jadi Sultan Abdullah melihat secara kehadapan. Sultan Abdullah menampak benda ni akan jadi serius kalau kita buat pilihan raya umum, kalau kita buat pilihan raya kecil. Jadi untuk penyakit COVID-19 itu tersebar lagi senang. Jadi tindakan bijak Sultan Abdullah untuk memilih pemimpin dengan cara interview sendiri wakil rakyat di parlimen untuk mengemukakan satu nama sebagai Perdana Menteri. Okey, jadi benda tu macam itulah mahasiswa belajar melalui pembelajaran di buku teks, di kuliah dan juga suasana politik. Thank you Kamil. Terima kasih Kamil, satu penjelasan yang baik. Apapun kita cukup yakin mahasiswa hari ini sebenarnya dia medium untuk mendapatkan sumber itu terlalu banyak. Kalau dulu tidak, dulu mungkin hanya melalui kelas-kelas kuliah, dulu mungkin daripada bacaan buku-buku dan sebagainya. Tapi hari ini anak muda sudah terdedah dengan perkembangan ledakan teknologi maklumat. Maklumat semua berada di hujung jari. Mahu tidak mahu kan kita menerima realiti bahawa mahasiswa ini sudah terdedah begitu besar dengan suasana politik tanah air kan. Cuma soalnya hari ini sejauh mana mahasiswa itu mahu mengamalkan politik yang bijak kan, mengamalkan politik yang matang dan sebagainya. Baik, terima kasih Kamil, satu penjelasan yang baik. Okey, kita terus kepada saudara Khairul Amri. Baik, kita nak berbalik kepada topik perubahan rang undang-undang iaitu undi 18 tahun. Umum kita tahu kalau sebelum ini sewaktu pilihan raya umum yang ke-14 umur kelayakan untuk seseorang itu mendaftar sebagai pemilih ataupun menjadi seorang pengundi adalah 21 tahun. Kan? Dan kita pun tahu PRU 14 hari itu bagaimana peningkatan orang muda untuk keluar mengundi sangat hebat. Sangat hebat. Bermaksud di situ kita boleh katakan bahawa kesedaran politik dalam kalangan orang muda pada waktu dan ketika itu sangat tinggi. Dan hari ini kerajaan telah membuat keputusan untuk mengubah rang undang-undang daftar pemilih daripada umur 21 tahun
kepada umur 18 tahun. Okey, soalan saya kepada Kamil. Apa pandangan Kamil lah dengan perubahan umur daripada 21 tahun kepada 18 tahun ni? Cuma sebelum itu sebelum Kamil sebelum Khairul, minta maaf Khairul. Sebelum Khairul menjawab persoalan ini, kita nak minta rakan-rakan kita yang di luar sana, kalau ada soalan, ada pandangan, boleh tulis di ruang komen. InsyaAllah saya akan baca dan kita akan tujukan kepada ahli panel. Tanyalah apa sahaja soalan yang tidak lari daripada konteks perbincangan kita ini adalah literasi politik orang muda dan juga undi 18. Silakan Khairul, undi 18, perubahan undi 18. Apa pandangan Kamil? Kamil ke Amir? Khairul? Khairul. Khairul, okay. Terima kasih kepada dah banyak cakap ni. Okey, Khairul. Okey, Encik Saiful. Okey, berkenaan dengan apa pandangan saya tentang undi 18. Okey, untuk makluman semua, sebelum saya teruskan, saya nak share lah beberapa negara yang sudah pun mengubah ataupun sudah pun menurunkan dia punya umur untuk mengundi. Kalau kita lihat ada pada paling rendah adalah pada umur 16, iaitu negara Austria, Brazil, Cuba, Ecuador dan berbagai lagi lah. Dan antara umur 18 yang telah pun dibuat dan dilaksanakan oleh beberapa negara adalah sebagai contoh yang paling terdekat kita adalah Brunei, kita ada France, Germany, Australia, Bangladesh dan juga Kanada. Kalau kita lihat dari segi perubahan, kita punya demokrasi dan juga demokratik politik di Malaysia ni saya rasa sangat menarik untuk dikupas dan juga dibincangkan. Kalau kita lihat dulu 40 tahun dulu, bukan 40 tahun dulu, maksudnya kalau kita lihat pada tahun yang lalu dan sebagainya, tiada orang cakap kita ada digemparkan ataupun kita diwawarkan dengan politik mahasiswa, politik umur 18 dan sebagainya. Jadi perkara ini amat menarik minat saya sebenarnya untuk membincangkan tentang undi 18 ni. Jadi kalau kita lihat dari segi orang cakap pada keadaan dan juga zaman ini, undi 18 adalah semakin relevan, yang mana kalau kita lihat silibus pendidikan yang kita bawa pun oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, yang mana mereka pun telah pun mengambil ataupun mengawalkan dari segi peranan politik, dari segi ilmu politik, pendidikan politik, yang mana untuk kefahaman mereka. Jadi ini sedikit sebanyak membuatkan sedikit kematangan dari segi pemikiran dan juga bagaimana mereka bertindak. Jadi pada umur 18 sudah, kalau kita lihat, remaja sudah matang, yang mana mereka sudah pun mampu mengambil lesen kereta, membawa kereta, dan juga kalau kita lihat dari segi undang-undang mahkamah pun umur 18 pada umur atas 18 dan ke atas sudah pun boleh dikenakan dengan undang-undang yang lebih tegas dan sebagainya. Jadi ini mengambil kira perkara yang kita bincangkan berkaitan dengan undi 18, sebab saya kata pada zaman ini, pada politik dan juga keadaan yang kita lalui sekarang, anak muda ini adalah merupakan warisan negara, yang mana kalau kita ingatkan, tidak silap saya lah, yang mana peratusan mengundi pada PIU 14 atau 13 saya, iaitu sebanyak 50% daripada kalangan muda. So ini memberi impak kepada bahawa pada masa akan datang, PIU akan datang ini memberi perubahan politik yang sangat signifikan, yang mana anak muda yang memberikan bawa kepada perubahan negara. Dan kita juga ada menteri-menteri muda dan sebagainya, itu memberikan satu lonjakan untuk membuktikan bahawa anak muda ini matang untuk membuat keputusan dan juga untuk mengurus pentadbiran negara. Dan kalau kita lihat juga banyak dari segi panjang, kalau kita nak bincangkan mahasiswa ni matang atau tidak, kalau kita lihat juga kepada perubahan pindaan AUKU, yang mana selepas 40 tahun sejarah tercipta apabila sidang Dewan Rakyat pada 10 Disember 2018 meluluskan pindaan Akta Universiti dan College Universiti 1971 AUKU, yang mana membolehkan mahasiswa untuk terbabit dalam aktiviti parti politik dalam kampus. Jadi ini memberi orang cakap seiring lah dengan undi 18 ini, yang mana mereka memberikan kebebasan bersuara dan juga kebebasan untuk berpolitik di dalam kampus dan sebagainya. Dan ini memberi 1001 makna bahawa yang undi 18 remaja kita ni sudah bersedia, walaupun ada segelintir yang perlu ditekankan dari segi aspek pendidikan, dari segi aspek orang cakap pencanaan kepada politik yang berada dalam Malaysia ni. Kita pun tak dapat nafikan lah, kalau kita banyak tengok ada remaja yang masih tergolong daripada yang rempitnya, yang orang cakap sosialnya teruk dan sebagainya, itu antara minoriti. Tapi kita kena melihat kepada konteks
majority itu sendiri. Yang mana kita lihat banyak perkara perubahan dan juga inovasi yang telah dibawakan oleh remaja kini yang berumur 18 sudah pun melangkau kaki ke luar negara, mengharumkan nama negara dan sebagainya. Dan ini sedikit sebanyak orang kata memberi 1001 makna kepada negara, terutamanya dari segi perubahan aspek dan juga dinamik politik yang saya rasa lebih matang dan juga bukanlah seperti politik-politik yang sebelum ini dan sebagainya. Jadi saya yakin percaya undi 18 sudah cukup bersedia pada PIU akan datang, dan ini akan membawa 1001 makna bahawa mahasiswa dan juga remaja masa kini penting dari segi perubahan dan juga aspek urus takbir negara. Alright. Baik, Khairul. Ya. Saya ada satu soalan pada pendengar kita ni. Soalan ni soalan yang menarik. Saya akan baca nanti untuk minta Khairul sendiri respon sebab dia tanya pun ketika Khairul sedang memberi penerangan. Okey, baik, kita tak nafikan. Undi 18 ini bagus. Bukan sahaja soal orang muda boleh keluar mengundi, tetapi undi 18 ini boleh melayakkan orang muda untuk menjadi calon dalam pilihan raya akan datang, sekaligus boleh menjadi pemimpin kepada negara kita. Itu yang paling penting. Baik, soalnya hari ini, politik matang dalam kalangan orang muda. Ada soalan pada sahabat kita ni, Saudara Ardi. Bagaimana kita nak menilai seseorang orang muda itu sedang melaksanakan gaya politik matang? Itu soalan yang saya fikir mungkin Khairul boleh memberi pandangan. Bagaimana kita nak memastikan bahawa mahasiswa ataupun orang muda itu dia mengamalkan politik yang matang, bukan politik berasaskan emosi dan sebagainya. Silakan Khairul. Terima kasih kepada yang bertanya tadi, bagaimana indikator ataupun indikasi yang boleh kita letakkan untuk menentukan bahawa mahasiswa ini matang atau tidak dari segi politik yang ada sekarang ni. Okay, kalau kita lihat untuk jawapan ini, dia tiada jawapan yang konkret ataupun indikator yang jelas untuk mengukur kematangan. Sebabnya itu benda yang kita tak boleh ukur kematangan. Tetapi kita boleh lahirkan ataupun zahirkan dari segi bagaimana keputusan dan juga pemikiran yang dibuat oleh mahasiswa kini. Yang mana kalau kita lihat banyak sudah persatuan yang sudah pun terdiri daripada kalangan mahasiswa, seperti contohlah seperti kita ada UMNO siswa, kita ada anak pemuda PAS dan sebagainya. Dan ini sedikit sebanyak orang cakap dinamik kepada kematangan dari segi membuat ataupun menganalisa dari segi kita punya demografi politik di Malaysia. Jadi dan satu lagi juga dari segi kematangan berpolitik tu, kalau kita melihat banyak wawancara yang telah pun mengetengahkan idea-idea anak muda ini, dan kita pun tidak dapat nafikan bahawa ada segelintir yang mungkin tidak matang dari segi keputusan yang dibuat. Tapi saya yakin dan percaya bahawa keadaan dengan zaman yang berubah dari segi teknologi, kita boleh melihat yang mananya hak dan yang batil, yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Jadi perkara ini boleh dicari di hujung jari, boleh bertanya, kita pun boleh mengakses segala info, segala hukum hakam, boleh mengakses segi peraturan, dan saya yakin percaya mahasiswa adalah ataupun undi 18 sudah pun relevan, dan masyarakat kini, remaja kini sudah matang untuk membuat keputusan. Yang mana kalau saya nak cakapkan untuk ambil lesen pun sudah matang untuk buat menggalaskan tanggungjawab mereka sendiri. Jadi itu antara indikator lah yang boleh saya kongsikan, dan saya nyatakan ada indikator yang konkret. Terima kasih Khairul. Bermaksud kita tak boleh nak ukur secara jelas sebenarnya. Yes, betul. Jauh mana kematangan seorang mahasiswa ataupun belia itu mengamalkan politik secara matang ataupun tidak. Okey, baik. Saya tak boleh nak katakan saya setuju ataupun tidak. Apapun itu penjelasan daripada Khairul. Baik, kita nak pergi kepada Kamil. Kamil pun tak sabar tu kan. Baik Kamil. Undi 18, PRU 15. Soalnya hari ini, sejauh mana orang muda hari ini sudah bersedia untuk membuat keputusan ataupun untuk membuat pilihan yang tepat, kerana kita tahu nilai satu undi ini akan menentukan hala tuju negara. Soal pilihan raya ini bukan soal main-main, kan? Bukan soal kita nak buat lesen motor, kan? Lesen motor kalau kita tak lepas kita boleh repeat. Tapi soal memilih sebuah kerajaan, soal memilih tampuk kepimpinan negara ini soal masa depan negara, kerana ia yang akan memberi kesan kepada pertumbuhan ekonomi, ia juga akan memberi kesan kepada soal keselamatan, kepada hubungan bilateral, multilateral, dua hala, tiga banyak hala kepada negara luar dan sebagainya. Ini bukan soal main-main. Soalnya Kamil Arif,
sejauh mana orang muda hari ini sudah bersedia untuk membuat keputusan yang tepat dalam pilihan raya akan datang? Silakan kami Arif. Okey, baik. Soalan yang sangat menarik daripada Cik Saiful. Okey, berkenaan penurunan had umur mengundi daripada 21 ke 18. Okey, benda ini akan membuatkan secara tidak langsung mahasiswa ataupun golongan-golongan muda ni akan terlibat secara langsung dengan pilihan raya, sama ada pilihan raya umum ataupun pilihan raya kecil. Okey, bagi konteks calon dan pengundi, bagaimana Encik Saiful katakan tadi, bila mana kita dah turunkan hak umur mengundi, secara tidak langsung calon juga boleh orang-orang daripada golongan umur 18, golongan muda. Jadi apabila calon yang dikemukakan datang daripada golongan muda, benda ni akan merealisasikan lagi aspirasi orang-orang muda. Okey. Benda-benda contoh seperti PTPTN, contohnya seperti AUKU, Atai University, College University. Benda ni PTPTN, AUKU sudah pun menjadi bualan mahasiswa sudah lama. Tapi bila mana berkenaan dengan AUKU, politik bagi mahasiswa ini dihadkan. Maksudnya mahasiswa dilarang untuk berpolitik. Sebelum inilah, maksudnya pada tahun 1967 mahasiswa dilarang untuk berpolitik di kampus. Akan tetapi benda tu dah berubah tahun demi tahun. Pada tahun 2012, pada tahun 2018, sedikit demi sedikit Atai Universiti ini diubah. Maksudnya mahasiswa boleh terlibat secara langsung dalam politik, sama ada politik luar ataupun politik dalam kampus. Okey, benda ni akan menjadi salah satu perkara yang mengajar mahasiswa. Sebagaimana yang saudara Khairul Amirin katakan tadi, kita ada kelab UMNO siswa, kita ada siswa PAS. Okey, jika mahasiswa terlibat dengan kelab-kelab persatuan seperti ini di kampus, diorang akan diajar, diorang akan diperlihatkan dengan bagaimana pergerakan politik itu bergerak. Bagaimana politik itu boleh membawa kepada perubahan sistem pentadbiran di negara kita sendiri. Jadi berbalik kepada apabila kita dapat mengemukakan calon umur 18, 19 ataupun sebagainya, aspirasi mahasiswa boleh dibawa ke pihak atasan dengan lebih jelas, dengan lebih orang kata dengan lebih berkesan lah. Okay. Itu bagi konteks jika calon itu adalah umur 18. Bagaimana pula jika pengundi ini di kalangan orang-orang yang golongan muda, mahasiswa, tak kira lah mahasiswa di universiti, mahasiswa di college vocational, semua lepasan SPM, semua lepasan umur SPM, maksudnya dia ambil SPM umur 17. Jadi automatik dia orang akan terpecah kepada bidang-bidang pendidikan, sama ada mereka diserap masuk ke diploma, asasi dan sebagainya. Jadi dia orang apabila had umur mengundi diturunkan, dia orang adalah sebagai pengundi, dia orang ada kuasa untuk mengundi. Jadi calon-calon tadi, tak kira lah calon ini, tak kira calon muda ataupun tua, dia orang perlu untuk main perasaan ataupun dia orang perlu untuk meraih undi daripada golongan-golongan muda ini. Jadi bagaimana cara dia orang perlu untuk meraih undi? Dengan cara bermain dengan perkara-perkara yang berkait dengan mahasiswa. Sebagai contoh yang saya sebutkan tadi, PTPTN, benda ni dah lama dibincangkan di peringkat mahasiswa tapi tidak dibawa ke peringkat atasan. Jadi calon-calon ni boleh bawa perkara seperti PTPTN ini untuk dijadikan sebagai manifesto contohnya. Jadi secara tidak langsung mahasiswa akan tertarik untuk mengundi sebagai contohnya. Baik Kamil. Kita ada soalan daripada sahabat kita, pendengar. Dia kata kalau dikata matang, mengapa ramai anak muda Melayu, ramai yang tak mendaftar sebagai pengundi? Ini kita tak boleh nafikan, memang betul. Kalau kita melihat kepada sebelum ini, sebelum diperkenalkan undi 18,
kita kena tahu undi 18 ini adalah pendaftaran secara automatik kemungkinan besar. Mengapa kerajaan melaksanakan sedemikian rupa? Sebab kerajaan sedar bahawa agak sukar di kalangan orang muda, khususnya di kawasan luar bandar untuk mendaftar sebagai pemilih. Saya nak tanya Kamil, di mana masalahnya? Di mana puncanya menyebabkan dulu kan? Dan saya rasa hari ini kalau tidak mengamalkan secara automatik, saya cukup yakin agak sukar orang muda hari ini khususnya di kawasan luar bandar untuk mendaftar pemilih sebagai pemilih. Di mana silapnya? Silakan Kamil. Okey, baik, terima kasih. Cukup menarik soalan yang ditanyakan. Kenapa kenapa sekarang ini mahasiswa ataupun golongan muda ni tak tertarik dengan politik? Secara tidak langsung diorang pun tak tertarik untuk mendaftar sebagai pengundi. Okey. Benda ni kita perlu lihat mahasiswa ni diorang menilai, diorang melihat keadaan-keadaan semasa, diorang melihat suasana politik sekarang. Jadi secara tidak langsung diorang pun membuat keputusan untuk tidak terlibat dengan politik. Silapnya di mana? Okey. Silapnya apabila pemimpin-pemimpin itu sendiri yang berlakunya perebutan kuasa, berlakunya penyelewangan duit ataupun rasuah. Jadi mahasiswa ni dah jadi muak dengan kancah-kancah politik di Malaysia. Benda tu yang membuatkan mahasiswa tak mahu terlibat dengan politik. Dan juga bukan sahaja politik luar. Saya boleh katakan bukan sahaja di politik luar mahasiswa muak. Bahkan di universiti sendiri ada golongan-golongan yang tak mahu terlibat dengan pilihan raya kampus. Jadi benda ni dah jadi kebiasaan apabila permainan kotor yang dibawa oleh pemimpin-pemimpin yang tak kiralah sesiapa pun, benda tu akan efek mahasiswa, benda tu akan efek golongan muda. Okay, diorang akan menilai, diorang yang akan membuat keputusan, diorang golongan yang majoriti. Kalau kita boleh katakan golongan umur 18 ni, golongan muda ni, golongan yang majoriti. Jadi kalau diorang tak libatkan diri dalam pengundian, diorang tak daftar sebagai pengundi, berkemungkinan peratusan untuk keluar mengundi tu berkurang. Sama juga di kampus-kampus universiti. Mana itulah cabarannya. Cabarannya bukan sahaja di peringkat negara, bahkan di peringkat universiti sekalipun. Apabila pilihan raya kampus dijalankan, peratusan keluar mengundi begitu rendah. Bukan saja di UPM, saya cukup yakin di mana-mana universiti. Ini bermaksud kalau kita bercakap soal kesedaran mereka untuk memilih, mungkin universiti boleh menjadi kayu ukur bagaimana tahap keluar mengundi itu mereka pada hari ini rendah. Tapi apapun, kita cukup yakin dengan adanya undi 18 yang didaftarkan secara automatik bermula 2021 nanti, nilai ataupun jumlah pendaftaran baru itu meningkat. Tapi soalnya keluar mengundi ataupun tidak mengundi, itu terletak di tangan mereka. Baik, kita akan bersama dengan Khairul Amirin pula. Yes, Khairul Amirin, masih bersama? Yes. Baik, okey, kita masih lagi bercakap soal literasi politik. Baik, apabila kita bercakap soal literasi politik, baru-baru ini IRIS ataupun Institut Penyelidikan Belia di bawah Kementerian Belia dan Sukan ada membuat kajian dan hasil dapatan kajian itu menunjukkan bahawa kadar ataupun indeks literasi politik 2018 kepada 2019 agak menjunam jatuhnya. Kami pun tak tahu di mana puncanya. Kita pun tak tahu apakah sebabnya literasi politik dalam kalangan orang muda pada hari ini begitu menurun. Baik, mungkin Khairul Amirin sebagai seorang mahasiswa, orang muda, boleh menceritakan kepada sidang pendengar apakah rasa-rasanya faktor yang menyebabkan indeks literasi politik pada hari ini dalam kalangan orang muda khususnya semakin menurun. Silakan. Alright, terima kasih pada soalan dari saudara moderator. Jadi tentang literasi politik, kalau kita lihat seperti mana indeks ataupun statistik yang telah dikeluarkan oleh pihak yang berkenaan tentang penurunan kadar literasi canak tentang politik di Malaysia ni, pertamanya kita lihat juga kepada bagaimana keadaan politik pada zaman itulah, yang mana mungkin pada zaman itu
macam saudara Kamil tadi, rakan saya cakap tentang mereka sudah muak dengan politik-politik yang agak saya kata tidak membawa satu kepada benda yang bagus dan sebagainya lah. Itu antara perkara yang membuatkan mahasiswa atau remaja kini orang cakap dah orang cakap tak nak atau muak dan sebagainya. Di perkara ini kita perlu lihat juga dan tak dapat dinafikan juga mungkin ini adalah kesilapan mereka sendiri bahawa mereka tidak mengambil tahu ataupun tidak mengambil kisah tentang apa berlaku dalam politik negara. Tidak seperti saya, ada rakan-rakan yang lain. Yang mana kalau kita lihat pada zaman sekarang kita pun dah didedahkan dengan pelbagai teknologi, pelbagai ataupun orang cakap perkara-perkara yang sudah pun beyond our expectation dan juga limit, iaitu kita pun dah orang cakap sudah pun menjejak kaki ke alam industri 5.0, ke alam teknologi dan sebagainya. Kita sudah pun ada platform-platform yang sudah cukup jelas yang boleh memberi bantuan dari segi bagaimana mereka ingin pembacaan tentang politik seperti di Facebook, Twitter, Instagram, di website, di YouTube dan sebagainya. Dan saya yakin bahawa indeks untuk kadar yang akan datang ini akan terus meningkat sebabnya ada pencaknaan ataupun awareness di kalangan mahasiswa ini sendiri. Dan salah satu yang mungkin menjadi orang cakap orang kata kenapa mereka ni memilih untuk tidak cakna tentang politik mungkin disebabkan ancaman yang katakan ancaman cyber teknologi ini, yang mana kita bersedia maklum dengan perubahan dinamik politik, dinamik teknologi yang berada ni turut memberi ancaman kepada mereka yang bersuara, yang ingin mengenalkan idea, ingin suarakan pandangan dan sebagainya. Dan itu antara satu faktor yang saya rasa perlu diambil kira. Dan waktu sekarang ni saya rasa literasi politik saya rasa sudah pun dalam keadaan yang saya rasa amat merangsangkan kalau kita lihat di segi cara bagaimana kalau kita lihat di Twitter lah. Twitter paling senang. Twitter akan ada trending dan sebagainya. Bagaimana kita tengok rakyat kita ni, anak muda akan selalu main Twitter. So di situ kita boleh lihat bagaimana mereka melontarkan pandangan, pendapat dan hujah-hujah yang adanya hujah yang sangat bagus, adanya hujah yang tidak bagus lah. Jadi saya rasa antara faktor yang membuatkan perkara ini adalah awareness dari segi mereka ni ada dua keadaan, sama ada secara formal ataupun tidak formal, secara paksa ataupun secara sukarela. Jadi kalau kita lihat sekarang ni dalam keadaan krisis yang kita hadapi, krisis COVID-19 ni, kalau kita lihat remaja kini dia jadi keterpaksaan untuk mengetahui situasi keadaan semasa yang berlakulah tentang keadaan kadar kenaikan kes, penurunan dan sebagainya, dan juga kancah politik yang berlaku di Malaysia ni, iaitu seiring yang mana kita diperkenalkan dengan bantuan-bantuan dan sebagainya. Itu adalah keterpaksaan. Bila mana datang keterpaksaan itu, maka datanglah kerelaan untuk membaca dan juga untuk menilai sendiri kita punya politik di Malaysia. Dan ini saya yakin dan percaya bahawa akan memberi satu input yang positif kepada literasi politik di Malaysia sendirilah. Ya, kita boleh lihat juga daripada di Facebook, di Instagram, dah banyak walaupun mahasiswa ini ketengahkan idea, ketengahkan orang cakap pandangan dan juga hujah yang saya rasa bukan hujah-hujah kosong tapi hujah yang memberi makna untuk menentukan, untuk meyakinkan bahawa mereka ini berhak untuk membuat suatu keputusan. Dan saya pun tertarik dengan tadi ada saudara Muhammad Amirul cakap budak-budak layan TikTok lagi ramai berbanding layan berita. Okey, kalau kita lihat perkara ini kita tak boleh nak katakan okey, kalau siapa yang layan TikTok ini semua yang buruk, semua yang tidak matang sebagainya. Sebab itu adalah platform. Jadi bagaimana kita mengekspresikan diri kita dalam platform tu adalah bergantung pada diri masing-masing. Ada juga yang saya tak dapat nafikan yang menggunakan platform itu untuk mengetengahkan tentang politik, tentang awareness, tentang juga formality dari segi pentadbiran dan sebagainya. Kita kena lihat juga, kena lihat the bigger picture. Yang mana daripada gambar yang besar baru kita boleh analysekan, baru kita buat analisis bahawa ada segelintir golongan remaja yang seperti gini dan ada golongan yang berhaluan kiri dan juga kanan. So kita kena melihat dan inilah golongan-golongan yang perlu kita tackle. Golongan ini adalah yang akan mungkin dari segi orang cakap tingkah lakunya agak tidak relevan dengan atau orang cakap dengan zaman-zaman seperti dahulu, tapi dengan keadaan sekarang kita perlu beradaptasi. Ini adalah yang perkara yang saya suka untuk ketengahkan pada semua, yang mana remaja-remaja kini sedang beradaptasi dengan perubahan teknologi. Jadi untuk
memberikan kepada indikator kematangan itu adalah bergantung dan juga dari segi proses yang sangat panjang. Sebab itu kalau kita letakkan undi 18, kita tidak boleh menjangkakan okey terus remaja jadi matang. Tidak. Ia adalah proses. Ialah proses di mana kita membentuk, di mana kita letakkan satu target dan kita akan come out dengan beberapa carangan, beberapa idea. Itu yang telah diketengahkan oleh pihak kerajaan lah. Dan saya yakin percaya bahawa pendidikan yang ada di Malaysia ni sudah cukup jelas dengan perubahan, dengan adaptasi kita punya politik dan juga keadaan semasa. Alright. Ya, maksud Khairul, makna Khairul bersetuju sekiranya ada pihak yang menjalankan satu proses pendidikan kepada pengundi muda. Yes, Bermaksud betul. mereka ini perlu tahu tentang apa itu pilihan raya, mereka perlu tahu tentang sistem negara kita dan mereka perlu tahu secara terperinci tentang sistem kenegaraan kita secara menyeluruh. Begitu Khairul tak? Ya, betul. Kalau kita lihat pun kita nak pick pandangan daripada pendengar kita ni, daripada Encik Kocot. Ni pun bagus juga pandangan dia kan. Nanti bolehlah kita minta dua panel kita memberi respon. Pilihan raya adalah satu proses. Mana mungkin kita akan berhasil dapat satu keputusan yang baik bagi satu proses sebegini selagi para pengundi itu tidak terdidik seperti mana Khairul katakan tadi. Dengan sebenar-benar kefahaman tentang proses pilihan raya itu sendiri. Barangkali itu sebab mahasiswa tak ada kesedaran untuk jadi pemilih, tak faham kepentingan pilihan raya mungkin. Okey, kita dengar dulu apa kata Kamil Arif. Silakan Kamil. Okey, baik. Soalan daripada Encik Kocot. Okey. Kalau kita tengok sebelum ini, sebelum daripada penurunan had umur mengundi ni, Sahibul Samahah ataupun Mufti Wilayah Persekutuan telah mengeluarkan satu bayang linas. Satu bayang linas mengenai Sahibul Samahah menyatakan bahawa semua orang, semua umat Islam perlu terlibat dengan politik. Semua orang. Okey. Maksudnya bagi mereka yang tidak mendaftar mengundi, bagi mereka yang tidak turun mengundi, jatuh hukum haram. Okey, benda tu dinyatakan sendiri oleh Sahibul Samahah. Jadi kita perlu tengok balik. Islam dah katakan begini. Okey. Umat Islam perlu untuk libatkan diri dengan kancah politik. Umat Islam perlu untuk libatkan diri dalam suasana politik. Tak kiralah sama ada sebagai penyokong ataupun sebagai pendokong. Okey, sebagai penyokong maksudnya diorang datang terlibat dengan politik hanya turun mengundi ataupun sebagai pendokong yang menggerakkan jentera-jentera pilihan raya, yang menggerakkan parti-parti di Malaysia. Okey. Jadi Islam dah tetapkan satu garis panduan untuk berpolitik, iaitu dalam fiqh siasah lah. Okey. Benda ni kita untuk kematangan pula kita tak boleh nak nilai sebab matang tu bukan perkara yang kita boleh lihat. Ada orang matang selepas umur 80. Anak orang lelaki ni kan, lepas kahwin pun belum tentu dia matang. Betul. Betul, tapi saya nampak Kamil dengan Khairul ni sangat matang. Matang melebihi umur ni. Allah, alhamdulillah. Okey, teruskan. Okey, baik. Jadi kita tak boleh nak nilai mahasiswa dia orang tu bersedia ataupun tidak dari segi kematangan dia orang untuk terlibat sama dalam politik. Jadi sebagaimana yang saudara Khairul Amirin katakan tadi, kematangan itu adalah salah satu proses membentukkan lah. Okey, benda tu kita tak dapat nak nilai, kita tak ada indikator pun nak nilai kematangan seseorang itu. Jadi dengan apa yang Mirin kata tadi, saya ambil balik poin Mirin, dengan keterpaksaan datang kerelaan. Jadi diorang tu kita apabila suasana push diorang untuk terlibat sama dengan politik, apabila keadaan politik semasa push diorang untuk ubah suasana politik di Malaysia, jadi diorang pun terpaksa relakan diri untuk turun mengundi, terpaksa relakan diri untuk berkancah dalam bidang politik. Baik, terima kasih Kamil. Kita nak pergi soalan seterusnya daripada ini saya tuju kepada Khairul Amirin. Ya, saya. Okey, daripada Nik Nurin Camelia. Bagaimana nak pastikan anak muda terlibat secara baik serta sihat dalam isu politik semasa, bukan hanya sebagai pengikut? Ya, betul. Saya bersetuju. Kita tidak mahu anak muda hari ini hanya sekadar menjadi pengikut kepada orang politik. Kalau kata kita ini matang, kita tidak mahu kita ini menjadi
pak turut ataupun boleh kita katakan sebagai pak turut kepada orang politik. Kita mengikut secara sembrono, kata orang kan. So macam mana kita nak pastikan anak muda tidak terlibat dengan gejala ikut-ikutan dalam politik. Maknanya kita nak pastikan anak muda terlibat secara baik. Bagaimana Khairul Amirin? Ada cadangan? Dipersilakan. Alright. Ada, insyaAllah. Okay, terima kasih kepada Nik Nurin Kamalia atas persoalan dan juga perkara yang dilontarkan. Okay, kalau kita lihat dari segi sebelum kita go bagaimana tu, kita kena tengok juga perkara punca kenapa ada sebelum ini ada segelintir ini golongan yang mana berpolitik serta tidak sihat sebagainya. Kalau sebelum ni saya boleh katakan bahawa tidak banyak platform yang atau mengetengahkan isu ataupun idea pandangan mahasiswa atau pandangan anak muda ini. Dan kalau kita lihat zaman sekarang pun ada antara perkara-perkara yang kita terlepas pandang dari segi bagaimana kita sediakan mereka platform untuk berbicara dan sebagainya. Jadi antara perkara yang boleh kita buat ataupun yang boleh kita didik dari segi sekarang tentang macam mana keterlibatan politik secara sihat dan sebagainya, kita lihat dari segi kita menyediakan satu platform yang mana kita mengambil suara-suara mereka ini, pandangan mereka ini dalam channel yang betul. Kadang-kadang mereka ni sebenarnya tidak tahu channel. Macam diri saya dulu pun pada 4 tahun yang lepas, kita tak tahu pun channel-channel yang boleh kita lalu untuk kita ketengahkan idea, untuk kita bersuara dan sebagainya. Disebabkan itulah kadang-kadang berlakunya kita ni tak tahu dan kita tak ada pengajaran, tak ada awareness, makanya kita ikut je orang sembrono je tanpa ada unsur periksa dan sebagainya. Itu antara perkara yang kita perlu perbaikilah. Dan mungkin waktu sekarang ni kita menyediakan garis panduan yang cukup jelas, kita menyatakan platform, kita buat wawancara. Kalau sekarang pun dah ada pun wawancara bersama dengan anak muda dan sebagainya, dan boleh kita perbanyakkan lagi bahawa untuk memberi orang cakap peluang kepada mereka untuk bersuara, untuk ketengahkan apa perkara yang boleh dibawa dan sebagainya. Dan paling penting adalah dari segi isu pendidikan lah. Pendidikan lah paling tunjang utama kepada kemajuan dan juga kemodenan negara. Yang mana dalam pendidikan tu sendiri kita kena tetapkanlah nilai-nilai murni dari segi teras utama untuk memastikan rakyat, untuk memastikan anak muda ini debat dengan hujah yang ilmiah. Yang mana tidak orang kata menggunakan kekerasan, menggunakan kekotoran dan sebagainya. Ini kita boleh lihat di segi aspek pendidikan. Jadi paling penting adalah bagaimana kita mencorakkan, bagaimana kita membentuk anak muda ini. Mungkin kalau kita lihat anak muda ni dalam keadaan yang 50-50, masih goyah, masih lagi tidak tahu betul atau salah dan sebagainya. Jadi kitalah yang memainkan peranan orang yang lebih tua, mungkin orang yang lebih tahu, lebih matang dan sebagainya, untuk memainkan peranan dari segi pengolahan bagaimana politik ini berlaku dan sebagainya, untuk memastikan remaja, anak muda ini untuk tahu dan juga untuk mengenal pasti yang mana yang baik dan yang mana yang buruk, dan yang mana yang hak dan juga yang mana yang batil. Jadi ini antara perkara yang perlu dibuat lah. Terima kasih Khairul. Apa pun yang penting dalam soal kita nak memastikan anak muda hari ini bukanlah menjadi hamba politik ataupun menjadi ikut-ikutan sembrono dalam politik. Ianya sebenarnya mempunyai perlu dimainkan oleh banyak pihak. Bukan saja anak muda itu sendiri, baik orang dewasa, baik pihak kerajaan, baik pihak universiti dan sebagainya. Semua orang perlu main peranan untuk memastikan anak muda ini tidak menjadi hamba politik kepada sesuatu pihak. Baik, sebenarnya ramai yang tanya soalan ni Khairul dan Kamil, tapi disebabkan masa sangat tidak mengizinkan kita, sebab kita diberi ruang kepada pihak penerbit 1 jam, itu pun kita dah lebih 15 minit. Apa pun kita nak bagi setiap panel 1 minit untuk membuat rumusan tentang topik kita, dan mungkin boleh memberi pandangan kepada sidang pendengar kita, khususnya orang muda di luar sana, tentang kepentingan caknanya politik dan juga soal undi 18 yang akan datang nanti. Okey, kita Kamil dulu. Silakan Kamil. 1 minit Kamil. Bismillah. Okay, bismillah. Untuk kesimpulan forum kita pada pagi ini, saya nak mengajaklah mana-mana mahasiswa yang sedang mendengar, mana-mana pemimpin mahasiswa yang sedang mendengar, untuk kita baiki suasana politik di Malaysia, baiki suasana politik di kampus. Sebagai contoh, kalau anda seorang pemimpin mahasiswa, buat kerja tu bukan hanya untuk nama semata-mata. Kita kena buat kerja untuk mahasiswa tu sendiri, sebab kita dipilih
untuk bergerak kerja bagi mahasiswa. Kita dipilih oleh mahasiswa untuk bergerak kerja. Jadi mana-mana pemimpin mahasiswa yang mendengar, kita boleh katakan lacking di sebelum-sebelum ni kita boleh perbaiki lagi. Sebagai contoh, saya boleh katakan MPP sebelum daripada kami, diorang bergerak kerja tapi info tu tak sampai kepada mahasiswa. Diorang dah buat banyak-banyak program tapi info tu tak sampai kepada mahasiswa. Jadi peranan saya sebagai timbalan naik yang dipertua, jadi tidak langsung saya menjadi orang tengah antara MPP dan juga mahasiswa, antara pengurusan universiti dan juga mahasiswa. Jadi perlulah untuk kita ekspresikan apa yang kita buat, apa yang kita dah lakukan supaya mahasiswa ni tak tengok kita dah lantik dia tapi dia tak buat kerja. Macam itulah. Okey. Baik. Terima kasih Kamil. Okey, Khairul 1 minit. Silakan. Baik, terima kasih kepada saudara moderator juga panel-panel. Okey, pertamanya saya ucapkan terima kasih kepada Kementerian Belia dan Sukan atas jemputan menjadi panel. Dan dari segi pendapat saya atau pandangan tentang apa yang kita bincangkan hari ini dan juga seterusnya adalah untuk semua, untuk saya tujukan kepada rakan-rakan saya, kepada ibu ayah saya, kepada semua masyarakat yang mendengar bahawa untuk pembinaan tamadun dan juga pemodenan bangsa ini perlukan proses yang sangat panjang. Walau bagaimanapun dengan indikator, dengan peranan masing-masing yang kita ketengahkan, dengan tanggungjawab yang kita laksanakan, insya-Allah pembentukan kepada pemodenan dan juga penyatuan bangsa itu dia akan berlaku. Tetapi paling penting adalah dari segi kita mestilah bersatu padu dalam keadaan krisis yang kita hadapi. Dan saya pun sangat berbangga dan sangat orang cakap sukalah suatu krisis yang kita hadapi ini rakyat bersatu padu. Yang mana akur dengan perintah kawalan pergerakan yang telah diketatkan dan sebagainya. Jadi itu memberi satu makna bahawa masyarakat ataupun negara kita ni sudah pun dalam keadaan untuk membangun, untuk orang cakap keluar daripada kepompong orang cakap kemiskinan, satu kepompong orang cakap dari segi zaman terdahulu dan sebagainya. Dan jadi dalam proses ini perlulah memainkan peranan masing-masing dari segi pembangunan jati diri, pembangunan masyarakat sosial dan juga pembangunan negara. Jadi saya menyeru rakan-rakan, ibu ayah, pakcik-makcik, tuan-tuan dan puan-puan yang mendengar ni untuk kita sama-sama bersatu padu untuk melahirkan ataupun untuk mendidik diri kita ni menjadi negara yang baik, menjadi rakyat yang mengikut dan juga akur dengan perintah dan juga saranan yang telah diketengahkan oleh pihak yang berwajib bagi memastikan kita ni berada di landasan yang betul. Jadi saya mohon maaf kepada semua sekiranya pandangan saya ini mengecil ataupun sebagainya, tidak ni kita meraihkan pandangan masing-masing. Jadi terima kasih kepada semua yang mendengar. Saya harapkan kita bersatu padu untuk memastikan kemajuan kita. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada Khairul. Terima kasih juga kepada Kamil. Baik Kamil, Khairul. Sebenarnya kita ada beberapa soalan daripada pendengar. Kita akan simpan soalan-soalan pendengar ini. Mungkin kita akan berjumpa lagi Khairul dan Kamil untuk sesi yang akan datang. InsyaAllah sudah pasti kita di pihak ILIT, Kementerian Belia dan Sukan ini memang mengharapkan pandangan, perkongsian daripada orang-orang muda seperti Kamil dan juga Khairul. Yang kita yakin satu hari nanti institusi maupun negara ini akan diambil alih oleh kepimpinan orang muda pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan bagi pihak ILIT dan juga Kementerian Belia dan Sukan kepada saudara Khairul, saudara Kamil kerana sudi bersama-sama dengan kita pada sesi pada pagi ini. Baik, dan akhir kata daripada saya tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar yang masih lagi bersama dengan saya. Alhamdulillah kita sudah pun selesai mendengar perkongsian daripada dua orang ahli panel anak muda kita, Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Putra Malaysia yang memberi pandangan beliau mereka tentang literasi politik dan juga soal undi 18 yang akan dilaksanakan oleh negara kita menjelang tahun 2021. Apapun terima kasih kepada sidang pendengar yang telah bertanyakan soalan. Kepada yang tak sempat saya nak baca soalan untuk panel memberi maklum balas, saya minta maaf kerana masa sangat tak mengizinkan kita. Beberapa kali pihak penerbit sudah memberi signal kepada saya untuk berhenti. Apapun saya ucapkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada mereka yang sudi mendengar, memberi pandangan, yang sudi tekan button share, button like, button love dan sebagainya. Dan
Saya minta jasa baik tuan-tuan yang mendengar untuk membuat penilaian melalui link yang akan kita berikan selepas ini, borang penilaian secara atas talian untuk penambahbaikan di pihak kami. Sudah pastinya topik perbincangan kita hari ini tentang literasi politik orang muda dan undi 18 ini adalah topik yang cukup penting kerana kita yakin politik ini adalah satu elemen yang cukup penting kepada orang muda, kepada rakyat Malaysia untuk cakna, untuk ambil tahu. Dengan harapan suatu hari nanti Malaysia ini berada dalam keadaan yang baik, sejahtera, aman dan damai. Kita tidak mahu politik yang diamalkan oleh rakyat Malaysia khususnya dalam kalangan belia hari ini adalah politik yang berasaskan emosi, politik yang tidak matang dan sebagainya. Terima kasih kepada rakan-rakan, sahabat-sahabat. Terima kasih untuk kali ini. Kita doakan supaya kita boleh berjumpa di masa dan di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.